Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan. Saya Nazri Kaha. Agenda Wani pada malam ini kita bersiaran dari World Trade Center seperti biasa. Dan dengan berita yang kita baru terima dalam beberapa hari ini, bahawa kita berkemungkinan akan mengalami gelombang keempat pandemik COVID-19. Itu amat menakutkan dan juga amat membimbangkan. Kerana saban hari sepanjang 2 minggu ini, laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, angka kebolehjangkitan COVID-19 ataupun R0 pada seminggu ini sudah kembali kepada melebihi 1.06 ataupun 07. Dan pada semalam misalnya sudah melebihi 2,000 kes. Kebanyakan dari negeri Selangor, masih tinggi di negeri Kelantan dan juga Sarawak. Apa yang boleh kita baca dan apa yang boleh kita faham dan apa yang boleh kita lakukan, kerana sudah hampir setahun lebih kita dalam pandemik COVID-19, berkemungkinan kita merasa macam lelah ataupun fatigue dengan segala peraturan dan SOP yang dikenakan oleh pihak berkuasa supaya kita dapat menutup ruang kebolehjangkitan COVID-19 ini. Tetapi mungkin juga ada kealpaan ataupun kelalaian di kalangan kita yang mungkin sudah selesa melihat angka-angka yang sedikit rendah dan mereka sewenang-wenangnya melanggar SOP dan mengakibatkan penularan semula jangkitan di beberapa buah negeri. Dan inilah yang kita lihat pada hari ini. Adakah apa yang sudah kita lakukan dengan kepatuhan yang taat kepada SOP itu tidak membuahkan hasil ataupun ia hanya penat semata-mata dan akhirnya kita akan kembali dengan situasi yang sebelum ini. Jadi untuk melihat bagaimana dari aspek psikologi dan juga kita melihat isu ini, di talian melalui Skype pada malam ini Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Noor, pakar kaunseling ataupun sekretari kanak-kanak dari Universiti Segi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau permulaan ini mungkin apa yang boleh Prof katakan? Adakah apa yang kita lihat sekarang dengan kebolehjangkitan yang agak tinggi dan kes semakin meningkat di beberapa buah negeri, ia satu manifestasi bahawa rakyat di negara kita sudah fatigue ataupun lelah dengan segala SOP dan mereka mengambil satu risiko besar, mungkin mementingkan diri mereka sendiri tetapi tidak memikirkan isu berkaitan COVID masih ada di sekeliling kita. Adakah kita boleh anggap begitu? Baik, terima kasih Nazri ya. Saya sebagai pakar psikologi tadi ya, bukan pakar psikologi. Ya. Okay. Kalau saya lihat sekarang ini, kita tengok angka tu turun naik. Nazri ya, angka tu turun naik. Tapi sekarang ini, walaupun angka turun naik, kita telah dibekalkan dengan payung. Payungnya ialah SOP-SOP yang perlu kita ikut. Pakai mask, jarak, jangan beramai-ramai, jangan rentas negeri, tapi masih dilakukan. Perkara ini ada di antara masyarakat kita yang memang disebut Nazri tadi fatigue, ya, lelah, penat, bosan. Tapi apa pun yang paling penting ialah ada di antara kita ini ramai juga ya, bukan saya kata ada juga, ramai juga yang mempunyai sangkaan kekebalan. Kalau dalam term-term psikologinya, sangkaan kekebalan. Mereka rasa kebal bahawa tak kenalah, nanti tak ada apa-apa tu. Tak lama lagi ada vaksin, bolehlah selamatkan diri. Tak boleh juga ya. Kerana kita perlu hilangkan sangkaan kekebalan tu. Yang penting bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Kita perlu tahu ada golongan-golongan di luar sana yang berisiko lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Walaupun kita tidak kena, tetapi kemungkinan lambat laun bahawa penularan itu akan berlaku juga pada mereka yang berisiko tinggi. Jadi pada saya di sini, sama ada kita fatigue atau bosan atau sebagainya, hilangkan sikap pentingkan diri sendiri. Maklumlah Nazri ya, orang kata kalau nak rentas negeri ni, pergi jumpa polis, bagi tahu mak sakit dan sebagainya, lepas kita baliklah. Orang kata nak melepaskan kerinduan. Tapi jangan lupa Nazri, mereka tu bila dah balik, singgah kat ruang rehat dan nilah, rawat lah ya, kemudian singgah dekat tandas lah, singgah dekat shopping komplek. Jadi di situlah berlakunya orang kata jangkitan-jangkitan. Sebab itu di orang kata diarahkan tidak boleh merentas negeri, jaga penjarakan sosial. Ya, kadang-kadang kita pergi mana-mana dalam lift pun, Masya Allah, punya sesak. Ya.
Prof, apa faktor yang mengakibatkan setengah pihak ataupun di kalangan kita lah, tak payah bagi jauh, di keliling kita ni, ahli keluarga kita, rakan-rakan sekerja dan sebagainya, mengambil mudah dalam merisikokan diri mereka dan juga ahli keluarga mereka? Adakah mereka rasa sudah sampai masanya peraturan-peraturan ataupun SOP ini tidak akan menyusahkan mereka lagi dan mereka perlu mengambil risiko, dan akhirnya inilah yang kita lihat, mereka ingin merentas negeri, ingin melawat ibu bapa mereka, dan mereka, kalau dahulu mereka tahu risiko kumpulan rentan yang berisiko ini terutamanya orang tua begitu tinggi sekali dengan jangkitan COVID-19, tetapi mungkin 2021 ini, Mac 2021, mereka merasakan tidak lagi dah kerana dah ada vaksin, jadi tak perlu risau dah. Ya. Kita tak boleh beranggapan begitu ya. Vaksin itu satu perkara yang penting. Itu sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan ataupun untuk mengurangkan lagi jangkitan. Satu perkara yang kita perlu lihat di sini, Nazri, ya, sebab masyarakat kita terdiri daripada pelbagai pelbagai bilang bangsa, kaum, adat dan agama ya. Tapi satu saja. Satu unit keluarga itu sudah cukup untuk mempengaruhi penularan itu. Kerana kenapa saya berkata begini ialah, bayangkan keluarga saya, bila saya nak keluar pergi rumah anak saya dan sebagainya, saya akan kata itu ahli keluarga saja, tak apa. Tetapi kita lupa bahawa anak kita, ipar-dua kita juga pergi bekerja, dan apabila pergi bekerja, mereka juga akan bersama dengan individu-individu lain yang bukan dalam kalangan ahli keluarga. Jadi sikap ambil mudah inilah orang kata tak apa, keluarga dengan keluarga takkan kena punya. Sebab itu kalau kita tengok, ialah mereka berpelukan, bersalaman, tapi jangan lupa bahawa ahli keluarga ini datangnya daripada, kalau waktu bekerja itu, mereka daripada kalangan golongan individu-individu lain, dan individu lain itu pula dari kalangan yang lain juga. Jadi satu unit ahli keluarga itu kalau tidak berwaspada, tidak memikirkan bahawa kita juga bergaul dengan orang lain, ini yang kadang-kadang kealpaan ini yang menyebabkan kita leka, lalai dan akhirnya berlakulah penularan itu. Sebab itu dikatakan jangan rentas negeri, walaupun nak jumpa ibu, nak jumpa ayah, nak jumpa abang yang dah lama tak jumpa, macam-macam lagi. Jadi perkara ini harus dibendung. Sekali lagi saya kata jangan pentingkan diri sendiri, ambil orang kata perhatian khusus terhadap walau ahli keluarga itu tidak boleh dijangkiti, tetapi jangan lupa ada golongan berisiko di luar sana, golongan warga emas, golongan anak-anak kecil yang memang memerlukan keprihatinan kita supaya tidak melanggar SOP itu. Anggaplah SOP ini satu norma baru. Kita dah lama cakap, anggap ini satu norma baru. Mungkin saya boleh katakan, jangan anggap dia satu norma baru lagi, tetapi anggap dia sebagai satu rutin biasa. Ya. Nazri, bila kita kata norma baru, kita akan ingat yang lama. Betul. Prof, dalam hal mematuhi segala peraturan dan SOP ini juga, kita bergantung dari aspek kepatuhan kepada contoh teladan, kepimpinan melalui teladan. Jadi apa yang kita lihat sekarang agak bercelaru apabila SOP itu dikuatkuasakan, tetapi setengah pihak, kita jelas influencer, artis, VIP, menteri dan sebagainya, mereka seolah-olah kebal. Mereka boleh merentas negeri, mereka boleh bergerak ke sana, ke sini dan sebagainya. Tetapi orang biasa seperti kita, seolah-olah inilah kelompok yang mesti wajib, tidak kita patuhi, kita wajib patuhi. Jadi dari sudut psikologi juga, mungkin ini juga memainkan peranan bagi kelompok-kelompok yang mungkin rasa rebellious ataupun ingin melawan arus. Kerana kenapa mereka boleh, kenapa saya tidak boleh? Jadi dari aspek itu, bagaimana kita nak memahami kelompok-kelompok ini? Mungkin kita kelompok yang inform ataupun yang bermaklumat seperti Prof dan saya ini mungkin tidak ada masalah. Tetapi kelompok yang vulnerable, yang rasa resah, fatigue yang terlampau itu, mereka tidak ada pilihan. Mereka mengambil risiko itu. Prof. Ya, kalau kita lihat dia ada dua golongan. Satu adalah golongan yang tiada kemestian, tiada keperluan untuk merentas negeri ataupun untuk dikatakan bukan melanggar SOP tetapi menentang arus. Kita kata kalau ikut SOP, kita ikut arus. Yang menentang SOP itu kita kata lawan arus. Baik, kita guna perkataan lawan arus. Golongan yang memang wajib keluar, ada keperluan untuk keluar.
ada kemestian untuk keluar atas landasan untuk menunaikan tanggungjawab juga demi keselamatan negara, kebajikan negara dan sebagainya. Golongan ini perlu keluar dan mereka akan ikut SOP-SOP-nya. Tetapi kita perlu ingat manusia ini sikapnya ada di antaranya rapuh. Rapuh maksudnya ialah bila dia tengok, okey, artis boleh pula keluar, VIP boleh pula keluar, kenapa saya tak boleh keluar? Tapi mereka tidak tahu bahawa mereka keluar atas dasar keperluan yang wajib mereka tunaikan, yang mana kalau mereka tidak lakukan, mungkin akan berlaku akibat yang lain yang boleh menjejaskan produktiviti satu-satu negeri ataupun negara itu sendiri. Jadi kita di pihak orang yang orang kata, kita tak boleh kata orang yang bawah-bawah lah. Kita katakan bahawa kita yang melihat ini, kita memang betul apa Nazri cakap. Kita ikut contoh. Contoh, orang kata teladani apa yang kita lihat. Jadi kita bukan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak, mereka memang teladani ibu bapa atau orang yang lebih dewasa. Jangan lupa, kita orang dewasa yang dah cukup matang, yang boleh berfikir secara waras, yang boleh berfikir untuk buat keputusan yang baik. Bukan lagi kanak-kanak. Jadi kalau melihat mereka yang perlu keluar itu, mereka ada sebab-sebab mereka yang tertentu. Mereka ada sebab yang tertentu. Tapi kalau kita ini, kalau nak ikut juga atas dasar orang kata rasionalnya, kalau dia boleh keluar, kenapa saya tidak boleh keluar? Persoalan-persoalan inilah. Ya, Prof, dari aspek itu kita lihat contoh sepanjang 1 tahun ini, kebanyakan negara yang berjaya melandaikan lengkok pandemik adalah negara yang mempunyai satu aturan yang komprehensif dan kepatuhan itu ditunjukkan dari peringkat tertinggi hinggalah kejelasan itu ataupun maksud yang ingin dibawa oleh pihak kerajaan itu difahami dengan baik oleh rakyat di bawah, dan akhirnya keputusan yang dilihat adalah mereka mampu mengawal pandemik. Itu negara-negara yang hebat, termasuk negara jiran kita di Singapura, New Zealand, Australia dan sebagainya. Satu ketika Malaysia dalam keadaan begitu. Jadi dari sudut psikologinya, bagaimana kita mampu menjadi negara sebegitu, dan juga pengalaman kita yang awal itu dapat dikembalikan, Prof. Dia begini pada awalnya pandemik ini pada bulan Mac, tak silap saya 18 bulan Mac, kita perkara baru datang. Jadi kita ketakutan. Kita takut bahawa kita akan dijangkiti. Tengok pula angka kematian tinggi. Kemudian kita dapat pula viral YouTube yang menunjukkan orang sesak nafas dan sebagainya. Tetapi kita perlu lihat bahawa pengaruh persekitaran memainkan peranan penting. Bukan saja individu itu, tetapi mereka di luar sana, baik artis, baik VIP, baik sesiapa saja, baik apa saja bidang tugasan. Pengaruh memainkan peranan yang penting. Pengaruh di media sosial. Kalau sebelum ini, kita tidak ada pengaruh di media sosial yang menampakkan orang itu keluar sana, orang itu keluar sini. Tidak ada. Yang hanya kita nampak adalah orang atas katil, orang sesak nafas, orang yang pergi ke tanah perkuburan tanpa diiringi oleh keluarga. Kita hanya nampak itu saja. Tetapi sekarang ini, pengaruh media sosial terlihat sebagai salah satu faktor yang banyak mempengaruhi kadang-kadang, kalau ini yang berlaku, kenapa tidak saya lakukan yang sama? Jadi menentang arus itu terlalu banyak daripada pandangan sudut apa yang mereka lihat dalam media sosial. Jadi perkara-perkara ini harus diberhentikan. Kalau betul nak pergi ke mana-mana, tunjukkan yang keperluan saja. Tidak perlu tunjukkan yang boleh menjejaskan fikiran seseorang itu untuk menentang arus itu semula. Biarlah kita ni ikut arus. Prof, adakah sudah sampai, saya rasa ini sedang berlaku sebenarnya sejak setahun lalu yang kita alami pandemik. Adakah arahan-arahan kesihatan awam yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk menangani pandemik ini, selain daripada itu arahan berkaitan dengan keselamatan untuk menjaga kesejahteraan rakyat keseluruhannya diuruskan oleh Majlis Keselamatan Negara, adakah kita juga perlu memikirkan dari sudut kesihatan mental, dari sudut psikologi rakyat keseluruhannya? Kerana kita sudah lama, rakyat tidak biasa dengan situasi sebegini dalam satu tempoh yang lama. Adakah arahan-arahan ini juga berdasarkan sains dan juga fakta psikologi manusia perlu digembelingkan, perlu diiringi bersama apabila arahan itu diberikan kepada rakyat di bawah ini? Okey,
kalau kita tengok arahan-arahan ini perlu seperti Nazri sebut tadi perlu digembelingkan bersama dengan isu-isu mengenai kesihatan mental masyarakat, baik daripada individu tu seorang kanak-kanak maupun remaja dan akhirnya dewasa. Sebab sekarang ini bila ada arahan itu sebenarnya menghalang seseorang itu daripada melakukan apa yang dia nak lakukan. Betul. Jadi maksudnya apa yang dia nak buat itu nampaknya terhalang oleh perkara di hadapan. Ya. Jadi apabila makin banyak lagi halangan-halangan itu datang, tak boleh keluar, tak boleh itu, tak boleh ini, sedangkan dilihat pula perkara lain berlaku di luar sana menentang arus, jadi itu menjejaskan pemikiran mereka, menjejaskan rutin harian mereka, yang akhirnya mereka akan terjejas, apa yang disebut tadi, akan terjejas di kesihatan mental seseorang. Bila saya sebut kesihatan mental seseorang itu adalah daya tumpuan mereka kurang. Ya? Mereka kurang untuk dapat berfikir dengan lebih rasional. Kenapa orang tu keluar? Betul. Ya? Kenapa dia keluar? Kenapa saya tak boleh keluar? Jadi pemikiran mereka dah tidak berlaku pada dasar yang sepatutnya mereka fikirkan. Kita dikurniakan akal fikiran yang patut kita gunakan untuk berfikir secara lebih rasional. Tak kira apa yang berlaku di luar sana. Yang penting ialah kita jaga kita. Ya? Memang ada yang mengatakan bahawa bukan kita saja jaga kita, tetapi Allah jaga kita. Allah jaga kita apabila kita sendiri berusaha untuk melakukan sesuatu, iaitu untuk menjaga kita. Kita di sini termasuklah ahli keluarga dan juga orang ramai di luar sana yang termasuk golongan-golongan yang berisiko tinggi, iaitu orang-orang dewasa, orang tua-tua dan juga kanak-kanak. Jadi pada saya lah ya, kalau kita lihat di sini, arahan-arahan itu memang patut diikut. Tetapi biasalah ya, kalau kadang-kadang arahan-arahan ini, kadang-kadang masyarakat di luar sana tidak boleh terima kerana mereka ada kehendak mereka sendiri. Dan arahan itu menghalang kehendak mereka daripada terus berlaku. Tetapi percayalah, apabila kita tunda sedikit apa yang kita nak lakukan atas dasar keprihatinan kita, atas hashtag kita jaga kita, insya-Allah saya rasa penularan ini boleh dikurangkan sedikit demi sedikit. Kita tidak mahu turun naik. Kan dah raya dah tak boleh balik kan. Ya. Prof, untuk membagi sedikit kelegaan, apakah tips yang terbaik bagi setiap keluarga menjaga anak-anak, terutamanya di kalangan para pelajar kita, anak-anak di dalam masih di sesi persekolahan setengah negeri sekarang, ada yang sudah pun ke sekolah, itu arahan secara umum oleh pihak kementerian. Akibat kes tertentu, ada sekolah dah tutup pula, terutamanya di negeri Sarawak, di negeri Kelantan dan juga Selangor. Jadi mereka ini mungkin ada rasa sedikit tekanan. Jadi tekanan ini memang dah lama dah, sejak setahun yang lalu. Tetapi apabila mereka ke sekolah baru buka seminggu dah tutup, duduk belajar di rumah. Jadi kita sebagai yang mungkin ibu bapa ini, bagaimana tips yang terbaik untuk diberikan kepada ibu bapa melihat tingkah laku anak-anak yang terpaksa menghadapi situasi yang tidak menentu pada ketika ini? Okey, bagi anak-anak yang ke sekolah, ya, maksudnya sekolah tu tidak ditutup, sekarang ini kita perlu pakaikan uniform yang baru. Selalunya kita anak-anak pakai uniform baju putih, seluar biru, kasut putih, stoking putih dan sebagainya. Tetapi kita pakaikan dia uniform baru, iaitu pakaikan mask dan pastikan bahawa kita bagi tahu juga ibu tu sendiri perlu yakin, ibu dan bapa tu perlu yakin bahawa pemakaian uniform baru, pemakaian peraturan yang baru. Ikut seperti biasa, jadikan dia rutin biasa. Jangan anggap lagi dia norma baru. Anggap dia adalah rutin biasa yang wajib dan perlu dilakukan. Dan insya-Allah kalau pada saya pihak sekolah sendiri memang sangat akur dengan SOP tersebut. Kursi meja disusun jarak 1 meter. Sebelum masuk disemak suhu, sebelum masuk juga buat MySejahtera, QR code dan sebagainya itu. Dan guru juga kita pastikan bahawa mereka juga telah sanitize diri mereka. Kalau ada aktiviti di luar itu dikurangkan. Ini memang berlaku di sekolah, ya. Tapi apa yang sekarang yang membuatkan berlaku penularan di sekolah kadang-kadang adalah daripada unit keluarga yang saya sebut tadi. Ya. Ya. Jadi kalau anak yang di rumah pula, kalau mereka terpaksa belajar, kalau memang ibu bapa yang bekerja dari rumah, perlu uruskan masa dengan baik. Kalau masa sekolah, pastikan ada seorang yang membimbing. Kerana anak-anak ini bila online, kadang-kadang dia tidur. Jadi kalau ibu dan bapa ada di sebelah, itu memberi semangat lagi. Saya rasa sekaranglah masanya ibu bapa perlu tahu bahawa begitu beratnya tugas guru,
maka ringankan bersama. Tambah lagi dalam pandemik COVID ini. Bayangkan cikgu nak kena buat eksperimen dari rumah. Ini kita sebagai guru, ibu bapa, bantu anak-anak itu, beri motivasi pada anak-anak. Tapi yang penting Nazri ya, ibu dan bapa itu sendiri mesti bermotivasi dulu. Ya. Kalau ibu dan bapa asyik berungut aja, akan tertampil pada wajah itu, menyebabkan anak itu, mama dengan papa apa macam malas saja, macam mana adik nak belajar. Jadi sekali lagi, kita kata teladani apa yang ibu bapa buat, teladani pemimpin-pemimpin kita. Dan di sinilah apa yang kita media massa memainkan peranan yang penting. Laman media sosial memainkan peranan yang penting. Prof, kalau kita nak kenal anak yang dalam kemurungan, kegelisahan ataupun loneliness dalam pandemik ini, walaupun mereka dah ke sekolah, walaupun mereka belajar online dan sebagainya, bagaimana kita nak membaca, bagaimana kita nak mengenali karakter anak-anak sebegini? Baik, kemurungan ini disebabkan oleh stres. Stres ni biasa saya cakap tadi ya, yang dia nak lakukan tak dapat. Yang dia kena lakukan adalah yang dia tak suka buat. Jadi berlakulah stres itu. Stres yang makin lama makin tinggi akan menyebabkan kemurungan. Jadi menyebabkan, lihat pada sikap dan perubahan pada anak. Kalau anak itu seorang yang periang, tiba-tiba dia jadi senyap, nak marah selalu, itu dah ada menunjukkan ciri-ciri untuk dia ke arah tekanan yang memuncak, yang menyebabkan kemurungan ini berlaku tadi. Kadang-kadang ada anak-anak ini yang memang makannya kurang. Tetapi kadang-kadang bila dah burung stres itu, makannya bertambah banyak. Jadi perhatikan tingkah laku anak itu, perhatikan tutur katanya, perhatikan penampilan wajahnya dan perhatikan anak matanya juga. Kerana ibu dan bapa lebih mengetahui anak itu daripada orang lain. Kalau berlaku perubahan ini menunjukkan bahawa kemurungan telah berlaku. Begitu juga pasangan dalam rumah tangga. Tengok pada suami, tengok pada isteri. Ini juga penting. Sebab kemurungan ini boleh berlaku pada siapa-siapa sahaja. Tetapi yang paling penting ialah sebelum mengurus anak yang telah dikatakan melalui kemurungan itu, ibu dan bapa sendiri tidak boleh stres. Ibu dan bapa sendiri tidak boleh melalui proses kemurungan. Kalau kita sendiri murung, bagaimana kita nak uruskan anak-anak itu? Bagaimana kita nak memulihkan semangat anak itu? Bagaimana kita nak memulihkan motivasi itu? Kalau dulu boleh bermain di luar, kenapa sekarang tak boleh bermain di luar? Jadi ibu dan bapa perlu kreatif. Dalam rumah itu sendiri boleh diadakan ruang-ruang untuk aktiviti-aktiviti tertentu. Jangan disebut alasan ruang sempit dan sebagainya. Di luar rumah, kawasan rumah itu sendiri, bukan luar daripada jalan raya rumah itu. Dalam kawasan rumah itu sendiri, pastinya ada ruang untuk anak-anak itu bermain mengikut aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan ibu dan bapa. Kita sendiri Nazri ya, ibu dan bapa. Saya sebagai ibu, saya juga ada aktiviti-aktiviti saya. Ya. Dan aktiviti saya bukan setakat untuk buat kerja mengikut apa yang sepatutnya organisasi saya mahukan. Saya juga bekerja di rumah untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk suami saya dan untuk ibu saya dan adik-beradik saya. Jadi kita perlu faham apa tanggungjawab kita. Ini yang kita katakan pada saya hashtag kita jaga kita itu luas sangat maknanya. Bukan setakat nak ikut SOP saja. Jauh melangkaui lebih daripada itu lagi. Barulah kita katakan hashtag kita jaga kita, hashtag keluarga, jaga keluarga, masyarakat, jaga masyarakat. Itu yang paling penting. Prof, akhir sekali, pastinya kita ada di kalangan keluarga sudah memberikan indikator, isyarat ataupun dah memberitahu anak-anak mereka bahawa mereka tahun ini insya-Allah boleh balik kampung, jumpa datuk nenek, jumpa saudara mara dan sebagainya. Tetapi dengan situasi semasa, bagaimana kita nak meyakinkan bahawa mungkin terpaksa ditangguhkan dahululah kerana untuk kesihatan datuk nenek di kampung dan sebagainya. Bagaimana kita nak berkongsi berita-berita sebegini, berita gembira, berita tidak gembira buat anak-anak yang mungkin sudah looking forward untuk balik kampung kerana tahun lepas tak dapat balik kampung dan sebagainya. Baik, untuk orang kata kita dah tak lama lagi nak raya. Yeah. Kita bagi tahu anak-anak, okey. Raya kita balik jumpa nenek, raya kita balik jumpa opah. Raya kita balik jumpa Wan, jika ikut negeri lah kan. Jadi tiba-tiba tak boleh. Ini yang tidak boleh kita katakan. Kita jangan maklumkan perkara-perkara yang positif pada awalnya. Yang akhirnya apabila tidak dapat dilaksanakan,
seperti yang saya sebut tadi. Dia nak lakukan tapi tak dapat. Dan ini akan menyebabkan dia kecewa. Begitu juga untuk memberi pemberitahuan pada ibu dan bapa kita kalau mereka yang masih hidup lagi tu, untuk kita maklumkan kepada mereka, nanti kakak balik, mak nanti tunggulah kat rumah. Jangan bagi tahu. Kita perlu tahu bahawa kita perlu pantau SOP itu dengan sebaik mungkin supaya kalau angka itu turun boleh balik. Tapi nampaknya kalau angka itu masih naik, insya-Allah kita beraya dalam online saja. Jadi kita jangan maklumkan, kita jangan beri orang kata Harapan. don't be too positivistic. Maknanya jangan terlalu positif untuk memaklumkan pada anak. Katakanlah okey petang ni ayah akan belikan aiskrim. Tiba-tiba aiskrim tak ada kat masa waktu petang. Ini menyebabkan mereka kecewa. Begitu juga. Jadi jangan disogokkan, jangan diwawarkan perkara-perkara yang kita tidak tentu, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kita jangan maklumkan lebih awal bahawa kita akan balik kampung. Yang penting ialah puasa sebulan, kemudian kita akan merayakannya. Sama ada di rumah, di masjid ataupun di kampung, bergantung kepada keadaan COVID. Yang penting kita jaga SOP. Jadi kita selitkan elemen-elemen kewaspadaan itu selalu. Waspada selalu. Terima kasih Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Nur, Profesor Psikologi Kanak-Kanak dari Universiti Segi. Menarik perbincangan kami, walaupun perkara ini mungkin biasa pada kita tetapi mungkin kita ambil mudah dan take for granted. Jadi tips-tips yang didedahkan ataupun dikongsikan Prof Datin Dr. Mariani Muhammad Nur amat berharga dalam situasi sekarang ini. Terima kasih Prof sekali lagi. Itu saja agenda Wani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.